غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهنا أنت معصومنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan memberi izin kepada kita untuk terus hidup di muka bumi ini. Dan peluang inilah yang perlu kita rebut untuk kita capai keredaannya, untuk kita capai keredaannya agar kita dapat hidup kekal dalam kasih sayangnya sehingga ke hari akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, minggu depan insya-Allah kita akan berpuasa. Hari tak tahu lagi, bergantung pada pemegang mohor kan. Jadi di sini kita kena ada buat persiapan kan, persiapan. Ada baru ni ada viral daripada talikan naluri 12 projek bersama anak sempena Ramadan. Jadi untuk anak umur 3 tahun hingga 9 tahun saja. Yang besar-besar tu projek lain kan. Dia macam-macam lah dia punya perkongsian tu. Kena ada cerita Ramadan, kisah-kisah untuk kisah-kisah orang puasa, kisah-kisah kejayaan orang yang berpuasa kan. Kena ada cerita tu. Saya pun nampak saya pun kurang rupanya kan. Maknanya kita sebenarnya kita kena ada satu sesi dengan anak kita. Kita berbincang tentang agama, cerita tentang puasa kita ni. Kemudian ada dekorasi rumah kan. Buatlah persiapan, bersih-bersihkan sikit. Pasal apa ni ayah nak sibuk-sibuk kan? Pasal nak sambut Ramadan kan. Bukannya nak sambut raya, nak sambut Ramadan. Kalau nak tukar wallpaper sekarang lah kan. Wallpaper sekarang dekat nilai 3 murah kan. Kemudian ada projek sedekah kan. Kita set kat anak kita 10 sen kan. Bagi 10 sen ni bagi kat tabung sekolah ke, tabung surau sekolah. Kena ada set kan. Saya pun kurang juga benda ni. InsyaAllah kita azam kan. Maknanya saya kalau nak ada anak saya tak akan masukkan sendiri tangan saya. Duit tu dalam tabung, saya suruh anak saya masukkan. Biar dia rasa, oh dia sedang bersedekah kan. Kita didik dia. Maskot Ramadan ni kalau kanak-kanak tadika seronok lah kot. Maskot ni pakai baju besar-besar ke apa. Tin kompang dan kejut sahur. Disarankan buat tin, masukkan dalam batu ke apa, ketuk-ketuk ke. Ini bila dengar bunyinya bangun untuk sahur kan. Tasbih dulu saya pernah buat di sekolah. Masa saya mengajar, saya pesan pada semua anak murid saya, okey, bulan puasa ni semua kena bawa tasbih kan. Bila cikgu lambat masuk, semua kena zikir kan. Kena zikir, kena selawat. Jadi masing-masing sibuklah dengan tasbih kan. Yang tak ada tasbih jadi ada. Okey, tapi untuk kita lah kan yang dah dewasa ni, saya lebih recommend yang ni, tasbih digital.
Tasbih digital. Tasbih digital ni sebenarnya murah je, RM4 kan. Tapi kalau kat kedai tak tahulah, kawan saya jual RM4 je kan. Kadang-kadang ada RM8, RM10. Tapi yelah, kalau RM10 pun, tapi kalau manfaat dia, kita boleh ingat Tuhan kan. Tasbih ni dia ada keunikan lah. Bila kita nampak tasbih je, belum zikir kan. Tu yang bagus tu. Jadi bila bulan puasa, celah masukkan bawah ni kan. Kita punya jari pusing mana-mana pun selawat dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dapat banyak lah kan. Kita cubalah. Saya baru ni saya program dekat Kelantan, saya bawa tasbih ni. Saya ingat berapa hari ada 4 hari. Tengok meter dia dah 4,000 kan. Pusing sana pusing sini, saya tak tinggal lah. Saya bawa je. Orang nak kata apa kata lah, saya bawa je. Sambil jalan tu kita selawat. Sambil jalan tu selawat. Duduk kat airport tu selawat kan. Tengok 4,000. Lepas tu hilang. Beli baru pula kan. Kata tasbih bagus ni tuan-tuan. Kemudian jam Ramadan, jadual pengisian, kita kena bincang dengan anak-anak kita bila waktu nak beribadahnya, bila waktu nak baca Qurannya kan. Target kita apa? I love Quran kan. Berapa muka surat kita nak suruh anak kita baca kan. Quran ni bulan puasa baru sibuk nak mengaji Quran. Saya teringat tu lah, arwah nenek saya, ayah saya, mak saya memang dia ada Quran sendiri dan dia letak dekat satu kawasan dan setiap hari dia baca. Bila ayah saya meninggal, saya sembang dengan nenek saya. Nenek saya pun beritahu, ayah kau dah khatam Quran berapa puluh kali macam tu lah. Dalam seumur hidup dia dah khatam berpuluh kali. Saya ingat dalam 90 kali macam tu kan. Maknanya dia baca. Kita umur dah berapa dia ni, berapa kali kita khatam masa kecil-kecil sekali. Lepas tu tak ada dah. Yang tu yang kita kena wujudkan balik kita punya statistik khatam Quran ni. Kena baca sendiri kan. Maknanya kalau kita target lepas 10 tahun aku dah khatam 10 kali Al-Quran, okey lah kan. 1 tahun sekali kan. Tapi kalau lepas 10 tahun baru setengah Al-Quran, begat. Ataupun bulan puasa baru kita nak pecut, lepas tu bulan lain tu kita tinggalkan, tak jadi juga kan. Menu iftar ni untuk budak kecil sesuai lah kan, bincang nak makan apa kan. Reward card ni pun galakkan lah nak bagi apa-apa hadiah ke untuk bulan puasa. Ada orang tak setuju, kata ni rasuah untuk buat ibadah kan. Allah alam. Jana Ramadan tulis pengalaman, apa pengalaman dia semasa bulan Ramadan tahun ini kan, ceritakan hubungan ibu bapa dan anak untuk kita mesrakan, kita rapatkan atas nama agama. Jangan kita rasa kekok untuk bercakap tentang agama kepada anak dan isteri kita. Kalau kita rasa kekok, masalah italah yang masalah kan. Tapi kalau kita sekali kita cerita, orang semua boleh dengar, okey, itu cantik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, okey, bulan puasa ni, semalam saya sembang dengan ada satu Haji Yasin. Dia kerja dekat Mekah dan dia beritahu, dia ni tukang masak kat Mekah. Dan dia beritahu bahawa dia ada kawan dengan satu orang tukang masak kat Mekah ni. Bos dia suruh dia masak setiap hari nasi Bukhari, nasi Mendi. Nasi Bukhari, nasi Mendi. Masak nasi biryani tu yang beras panjang-panjang basmati punya. Lepas tu anak kambing satu dulang. Kambing tu dengan kepalanya tu dulang. Lepas tu hantar kat bos dia, jabat bos dia kat atas tingkat berapa tak tahulah. Hantar.
Lepas tu petang ambil. Dia kata kadang-kadang bos dia tak makan pun, kan? Pergi ambil tengok tak usir pun, masuk dalam plastik buang. Itu orang Arab. Orang Arab dia kata perangai dia, kalau kita datang dia akan hidang macam-macam. Ada dia punya tak apa-apa, sosisnya apa-apa macam-macam lah. Ada 5-6 jenis hidangan, banyak kata. Orangnya 4 orang je dihidang. Makan sikit-sikit letak tepi. Lepas tu buang. Besok buang. Dia tak panaskan dah nasi Arab dia. Dia nasi Bukhari, nasi Mendi. Nasi Bukhari, nasi Mendi. Dua tu je. Kan, punyalah kayanya dia orang. Dia orang tak reti, orang Arab tak reti masak nasi putih. Baru saya tahu. Dia tak reti masak nasi putih. Yang dia tahu Mendi Bukhari, Mendi Bukhari. Punyalah kaya. Dan setiap hari itulah dia akan buang dan dia tak simpan. Ada saja yang dia buang sebab dia suka masak. Lepas tu dia nampak banyak besar. Lepas tu anak bos dia kan, isteri bos dia datang makan sikit-sikit, lepas tu buang. Lepas tu dia tanyalah, awak tak nak sedekah kepada orang miskin? Tak ada, bos suruh buang. Bos suruh buang. Setiap hari macam tu. Itu kat Kota Mekah tu. Saya kata Kota Mekah? Ya, Kota Mekah. Seekor anak kambing apa? 200 riyal kan? 200 Saudi riyal. Setiap hari 200. Oh, kaya ni diorang kan. Tu maknanya itu yang kita kena hati-hati, jangan sampai bazir. Kita kena fikir perut kita besar ni saja, dia tak lebih daripada tu. Dia tak boleh kembang besar-besar. Bukan besar ni je perut kita. Jadi itulah dia. Kalau tengok pinggan besar ni, itulah nasi yang sepatutnya masuk dalam perut kita. Jangan ambil lebih, jangan tamak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita sambung pengajian kita kisah Sul Anbiya tentang Nabi Musa AS. Di dalam surah Al-Isra ayat 101, Allah Ta'ala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat, dan sungguhnya kami telah beri pada Nabi Musa 9 mukjizat yang jelas nyata membuktikan kebenarannya. Fas'al bani Israil izja'ahum. Maka bertanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel tentang itu. Faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa masrura. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya, maka berkatalah Fir'aun kepadanya, sesungguhnya aku fikir engkau ni wahai Musa seorang yang terkena sihir. Kan? Nampak bila orang tu dapat hidayat, biasanya orang sesat dia akan nampak kita lah yang jahatnya. Kan? Orang jahat dia akan nampak orang baik ni bodoh, buruk, terkena sihir. Kan? Itulah ayat dia. Macam dulu lah, masa saya kecil dulu, ada jiran saya tu, dia pergi surau masa tahun tu, tahun berapa, 93, 94. Jiran saya tu pergi surau, dia jalan kaki dan dia pakai jubah serban. Akak saudara saya yang duduk dalam rumah tu, dia kata, kenapa orang tu? Kenapa? Saya kata, apa masalah dia? Kenapa dia pakai jubah? Dia rasa pelik sangat kan. Pelik. Baguslah kan, orang tu dah pakai jubah. Dia rasa pelik. Jadi sebab dunia ini sangat menyihir kan. Dunia ni mensihirkan kita. Jadi bila orang yang kena sihir tu, dia rasa sebenarnya dia di pihak yang benar, sedangkan mereka tak benar. Ada 9 mukjizat yang Nabi Musa AS dapat, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Pertama tongkat, tongkat tukar jadi ular. Kemudian tangan Nabi Musa keluarkan cahaya. Kemudian taufan, belalang, kutu, katak, dan darah pada sungai. Yang ni taufan, belalang, kutu dan katak. Kutu, katak dan darahnya adalah bentuk bencana kan. Kemudian membelah laut dengan tongkat dan bukit Sur, mana tempat Nabi Musa AS berbicara dengan Allah Ta'ala. Dan
dalam surah Al-A'raf 100 ayat 130 ada disebutkan walaqad akhazna ala fir'auna bisinin, dan sesungguhnya kami telah menimpa Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buah. Wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun, supaya mereka insaf mengambil pelajaran kan. Jadi memang manusia ni bila Tuhan rasa ada lagi dia punya rahmat, dia nak bagi insaf, dia akan bagi ujian. Orang tu bila dia susah, dia akan merangkak lah menghadap Tuhan kan. Jadi Bani Israel ni pun sama lah. Tuhan nak bagi dia kesedaran, Tuhan bagilah dia kemarau kan. Kemarau, lepas tu dibagilah bencana belalang kan. Taufan, bila datang taufan hancur dia punya ladang. Kemudian datang belalang, sama juga, habis gandum semua kena makan dengan belalang. Datang kutu, habis semua orang kan, jadi sakit. Binatang pun jadi sakit kan, lembu semua jadi sakit. Katak, bila masuk katak, dalam Imam Ibn Katsir ni kata sampai dalam pakaian dia orang pun ada katak kan. Penuhnya rumah dia orang dengan katak. Mana datang katak ni semua kan. Dan kemudian darah yang di dalam sungai kan. Ini semua ujian daripada Allah Ta'ala untuk menyedarkan mereka. Setiap kali datang ujian, maka Bani Israel akan datang pada Nabi Musa AS minta supaya dilindungi kan. Walamma waqa'a alaihimur rizq, dan apabila azab yang tersebut menimpa mereka, mereka merayu dengan berkata, qalu ya Musa, wahai Nabi Musa, ud'u lana rabbak, pohonkanlah kepada Tuhanmu, bima ahida indak, dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Dia gunakan tu. Dia kata kau ni Nabi kan. Sekarang doalah kepada Tuhan dengan pangkat yang Allah Ta'ala bagikan kepadamu kan. Lain kasyafta anna rizq, supaya jika engkau hapuskan dosa itu, azab itu daripada kami, lanu'minanna lak, kami akan beriman kepadamu. Wala nursilanna ma'ak, dan tentu kami akan membebaskan kamu, kaum Bani Israel, pergi bersamamu kan. Inilah dia kaum Bani Israel. Setiap kali kena je. Dan penduduk Kipti jugalah, orang Kipti Mesir tu, bila sekali kena pergi Nabi Musa minta syafaat kan. Doakanlah kami, doakanlah kita jadi elok kan. Kemudian bila Nabi Musa berdoa dan taufan tu hilang, tapi mereka tak nak beriman. Kemudian berlalu masa, Tuhan datangkan belalang, sama juga macam tu, minta doa. Lepas tu bila belalang hilang, tak nak pula beriman. Itulah dia sampailah yang sungai darah tu. Tak boleh minum lah. Nak buat apa kan. Macam mana nak minum susah, nak bagi tanaman pun susah. Zaman dulu tuan-tuan, macam mana air jadi kuning? Air sungai boleh jadi merah ni pasal apa? Kan pelik kan zaman dulu. Kalau taufan, saya rasa memang daripada dulu, sekarang pun ada. Belalang dulu, sekarang ada kan. Kutu, katak ada. Tapi sungai ni macam mana boleh ada kan? Macam mana zaman dulu sungai boleh jadi merah? Wallahualam. Dan kemudian Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa AS supaya berdakwah kepada Fir'aun. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Tapi Nabi Musa merayu pada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, aku telah membunuh seorang daripada kalangan mereka, kaum Kipti ni. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku kan. Dah salah, lepas tu nak datang balik seolah-olahnya apa, ulu tengkuk kan. Kita dah ada blacklist dengan negara tu. Lepas tu kita nak pergi datang negara tu, habis kan. Macam
Dr. Zakir Naik kan, nak kena blacklist dengan kerajaan India. Tiba-tiba nak pergi balik India. Baik, jangan. Kan? Bahaya tu. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana, dan saudaraku Harun ia lebih fasih lidahnya daripadaku. Farsil ma'iya rida'an yusaddiquni, maka mohonlah utuskan dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku, kan. Jadi Nabi Musa ni bila dia dah dapat wahyu tu, dapat arahan tu, Nabi Musa pun pergilah dekat rumah Nabi Harun, kan. Diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya ni, masa tu mereka tengah makan malam, kan. Makan apa? Makan lobak, kan. Jadi diorang pun jemput sekali makan, kan. Itulah cerita dia. Lagi detail cerita makan lobak tu, kan. Dan kemudian qala sanashuddu abdaka bi akhika, kan Allah Ta'ala kata kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun. Kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kamu berdua. Oleh itu tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu. Kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Allah Ta'ala dah janji dah, kamu akan menang. Baik, boleh ke? Kan? Berani ke? Nak pergi ulu tengguk, pergi ngadap Fir'aun. Tapi sebab Nabi ni orang yang kuat semangat. Diceritakan oleh Imam Ibn Katsir bahawa Nabi Musa pergilah dekat istana, kan. Mintalah izin dengan pengawal. Minta izin dengan pengawal ni nak masuk istana, tapi pengawal tak bagi. Sebab dia kata dia cari nahas ni, kau nak masuk cari nahas. Jadi ada ulama kata sampai 2 tahun dia pergi minta masuk tak bagi, balik. Pergi lagi minta masuk tak bagi, balik. Kalau kita macam mana? Selesai dah, aku dah jalankan tugas, nak jumpa tak dapat, kan. Jadi selesai lah. Tapi Nabi Musa ni sebab wahyu tu suruh pergi dakwah kepada Fir'aun, dia pergi juga, bukan sekali, pergi. Akhirnya satu hari dia ketuk pintu tu dengan tongkat ni. Kebetulan Fir'aun sedang lalu Fir'aun pun terkejut, ada orang ketuk pintu istana, kan. Jadi Fir'aun pun buka, kau nak apa ni, kan. Bermulalah dialog dan dakwah tu, kan. Jadi dialog Nabi Musa AS dengan Fir'aun panjang, memang catat dalam Al-Quran. Cuma dia punya intipati dia 2 je, kan. Mendakwah agar Fir'aun menyembah Allah Ta'ala. Yang kedua, bebaskan Bani Israel daripada penindasan. 2 tu je. Maknanya nak tolong Fir'aun supaya jangan mensyirikkan Allah Ta'ala dan jangan buat daya kat orang, kan. Benda ni pertolongan, kan. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah kufur. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, moga-moga berkatalah kamu kepada dia dengan kata-kata yang lembut, semoga ia beringat atau takut. Nampak? Fir'aun tu, yelah, dia rasa dia tu hebat lah, kan. Dia rasa dia tu Tuhan. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun dan dakwah dengan baik, kata-kata yang lembut. Maknanya apa? Orang tu jahat macam mana pun, kan, kita kena dakwah dengan cara yang lembut juga, kan. Lembut juga, kan. Ganas-ganas dia pun kita kena dakwah dengan cara lembut. Mana tahu dengan dakwah cara lembut tu dia dapat menerima hidayah, kan. Hebat. Kadang-kadang kita ni bila kita marah sangat dengan satu orang tu, kita terus datang, kita bam, kan. Tak ada pun cara nak uslub nak dakwah tu, tak ada.
Dan kita tahu kita nak hilangkan kemarahan kita dengan cara kita marah orang lain, kan? Itulah kita, kelemahan kita. Sepatutnya kita kena ambil iktibar sini. Dengan Fir'aun pun kena cakap dengan lemah lembut, kan? Lemah lembut Fir'aun tu, kan? Dan dalam surah An-Nazi'at memang ada cerita lah, panjang, kan? Hal ataka hadis Musa iznadahu rabbuhu bil wadi muqaddas tuwa, telah sampaikan kepada kamu cerita tentang Nabi Musa ketika dia diperintahkan izhab ila fir'aun innahu tagha, kan? Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hal laka illa an tazakka, cakap kepada dia, nak tak kamu bersihkan diri, kan? Maknanya orang tu kalau jahat macam mana pun kita kena cari jalan nak sedarkan dia, supaya dia tak berterusan buat silap. Yang tu yang pentingnya. Kalau orang tu bawa kereta, kan, reverse, kan, agak-agak kita perlu tegur tak? Mestilah perlu, kan? Cara kau buat ni salah, kan? Bawa kereta ke depan, bukannya reverse ke belakang, kan? Orang tu pun dia patutnya kena terima lah. Oh, salah, macam mana cara yang betul, kan? Sama macam baca Quran, kan? Kita baca Quran memang kadang-kadang kata kalau kita mengaji baca Quran depan orang yang mahir, yang ada sanad talaki membaca Al-Quran, memang masalah, banyak salah. Saya pun sama, tuan-tuan. Kalau saya ni pun banyak, apatah lagi orang lain, kan? Memang macam tu. Jadi tebalkan muka je lah kalau nak membetulkan diri, kan? Baca je. Salah, betulkan. Salah, betulkan lagi. Salah, betulkan lagi, kan? Jangan sampai kita tak nak betulkan sehingga akhirnya kita pun tak betul, kan? Macam pagi tadi, kan, dekat pejabat saya ada seorang tu baca Yasin, kan, dia jadi khalifah, kan. Saya baca, saya dengar, salah ni dia baca ni, banyak salah. Huruf Zai ada qalqalah, mana dia qalqalah? Lepas tu kejap 2 harakat, kejap 4 harakat. Mat Jaiz, kan. Saya kata ni baca riwayat apa ni? Lala saya rakam. Saya tanya ustaz yang mahir dalam bidang Quran, kata ni baca riwayat mana pula ni? Dia kata, oi, ini salah ni, campur aduk riwayat ni. Nampak? Ada juga yang salah baca benda tu, kan. Pasal apa? Pasal dia tak biasa mengaji lah, kan. Dia tak biasa mengaji. Tiba-tiba orang bagi mic kat dia, saya tengok muka, rasa-rasa dia pun rasa bersalah juga tu. Banyak salah, tapi biarlah. Macam mana, kan? Tak nak dia kena betulkan, kan? Kena betulkan. Seterusnya dalam surah Al-Qasas ayat 38, faqala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, kan? Firaun kata, wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui ada bagi kamu sebarang Tuhan yang lain daripadaku. Kemudian fa'au qid li ya Haman alatin, dia beritahu pada Haman, wahai Haman, bakarkanlah untukku batu bata serta binalah untukku bangunan, faj'al li sarhan, bangunan yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku dapat naik panjat bangunan tu, dapat lihat Tuhan Nabi Musa yang dikatakan tu, wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Sedangkan aku ni aku percaya Musa ni orang yang berdusta. Orang disuruh buat, jadi dia buat bangunan tinggi-tinggi tu, yang piramid, kan. Mungkin sebelum tu pun ada lagi bangunan yang lagi tinggi, tak ada, kan. Yang ni sekarang ni piramid lah. Piramid tu pun tinggi tu, macam bukit punya bangunan. Sebab apa? Sebab dia nak cabar
Nabi Musa, aku nak tengok Tuhan ni kat mana tu. Kan. Dan dalam surah Syuara ayat 29-37, Fir'aun minta bukti. Qala la in ittakhazta ilahan ghairi, kan, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, la aj'alannaka minal masjunin, tentu aku akan menjadikan engkau daripada orang yang dipenjarakan. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin, Nabi Musa menjawab, adakah engkau memenjarakan aku juga walaupun aku dapat membawakan kepadamu satu bukti yang jelas nyata. Kan? Firaun nak tangkap dah, tapi Nabi Musa fight juga. Dia kata, okey, kalau aku bawa bukti macam mana? Kau nak tangkap aku juga kan? Kan? Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Firaun kata, bawa bukti tu kalau kau ada. Fa'alqa 'asahu fa iza hiya su'banun mubin. Nabi Musa pun campakkan tongkat, tiba-tiba tongkat tu jadi seekor ular yang jelas nyata, kan? Kemudian dia pun mengeluarkan tangan, wa naza'a yadahu fa iza hiya baydha'u lin-nazirin. Kan, dikeluarkan tangan, jadi tangan tu ada keluar cahaya putih bersinar-sinar, orang yang lihatnya, kan, sinar sangat. Qala lil mala'i haulahu, kan, dah macam tu Firaun pun kata kepada ketua-ketua kaum di kelilingnya, inna haza lasahirun alim, sesungguhnya Musa ni ialah orang sihir yang mahir. Dan oleh itu apa? Oleh itu marilah kita lawan dengannya, kan? Nak lawan juga, kan? Jadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, dia kata Firaun ni set dengan Nabi Musa. Okey, kita ambil satu hari perayaan, waktu duha kita kumpulkan, kita jumpa satu tempat, aku akan bawa semua ahli sihir aku, kan. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir ni dikatakan, ada ulama kata jumlah ahli sihir tu seramai 80,000, ada yang kata 70,000, ada yang kata 19,000, kan. Muhammad bin Ishaq kata 15,000 orang, kan. Ibnu Ka'ab, menurut Ka'ab Al-Akhbar, dia kata 12,000 orang. Ibnu Hatim kata mereka tu 70 orang, dan daripada mereka 70 orang tu 40 orang adalah pemuda Bani Israel. Ada yang kata ramai, kan, mungkin ramai tu penonton kot, kan. Tapi kalau ikut riwayat yang paling sikit ni, dia kata 70 orang ahli sihir, 40 orang tu adalah Bani Israel, 40 orang lawan seorang, 70 orang lawan seorang sihir. Kan, sihir hebat, kan. Wakila linnas hal antum mustami'un, dikatakan kepada orang ramai, kumpullah kamu semuanya, la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin. Semoga kita tetap mengikut agama ahli sihir itu sekiranya mereka lah orang yang menang. Jadi diorang ni bila dah kumpul-kumpul pun bagi semangat lah, okey, menang sihir kita, kan. Falamma ja'a as-saratu qalu, maka ketika ahli sihir tu datang, berkatalah mereka kepada Firaun, qalu li Fir'aun aina lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, adakah kami akan dapat upah sekiranya kami menang? Qala na'am, Firaun kata, ya, siapa menang aku bagi hadiah, kan. Jadi semua ahli sihir ni seronok, kan, masing-masing start lah menjampi-jampi, kononnya nak mengalahkan Nabi Musa AS, kan. Kemudian bila dah ramai-ramai tu, tuan-tuan boleh bayangkan, kalau dah 70-80 ribu orang, satu stadium menang, kan. Satu stadium orang tengok, satu lawan 70 orang. Jadi Nabi Musa kata, qala lahum Musa pun kata kepada mereka, alqu ma antum mulkun,
campakkan dulu apa yang kau nak campakkan. Fa'alqaw hibalahum wa asiyahum, dan mereka campakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu bi'izzati fir'aun, dan mereka berkata demi kekuasaan Fir'aun, inna lanahnul ghalibun, sesungguhnya kami akan menang. Kan? Punya semangat tu. Dah campak dia pakai tali je tuan-tuan. Nampak ni sihir. Dia bawa tali, bawa tongkat, dia campak jadi ular. Maknanya itu ular sihir, bukannya ular betul. Kan campak. Kalau ada 70 orang campak masing-masing berapa ekor? 70 penuh tak ni? Penuh kan? Banyak. Kalau yang keluar tu ular mura tak apa lah, kecil-kecil lah. Kalau ular sawa 5 meter kan. Fa'alqa Musa asahu, maka kemudian Nabi Musa pun campakkan tongkatnya. Faiza hiya talqaf ma yafikun, dan tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan dengan sihir mereka kan. Dalam kitab Ibn Katsir ni disebut bila Nabi Musa lemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dengan memiliki kaki-kaki yang besar. Ular ada kaki tu. Hebat tu. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramai para ulama salaf kan. Ular itu berleher sangat besar, seram dan menakutkan. Apabila orang melihatnya, pasti orang terus lari dan menjauhkan diri daripadanya dengan segera. Bila dicampak tu boom, jadi besar naga, tak tahu ada kaki lagi ular tu. Lepas tu telan semua ular-ular yang 70 ekor tadi kan. Power kan Nabi Musa punya tongkat ni. Bila jadi macam tu kan, ular itu menelan semua tongkat-tongkat dan tali-tali para tukang sihir, menelan satu persatu dengan gerakan yang sangat cepat lagi ganas. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu merasa hairan dan terkejut, sedangkan para tukang sihir itu tercengang dan merasa benar-benar bingung lagi keheranan. Mereka menyaksikan satu peristiwa yang tidak pernah terlintas dalam fikiran mereka dan di luar kemampuan mereka. Pada saat itulah terbukti bagi mereka bahawa yang dilakukan Nabi Musa itu bukanlah sihir, bukan khayalan. Fa'ulqiyas saharatu sajidi, maka ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud. Maknanya dia surrender kan. Bila dia dah kalah tu, dia terus surrender dengan Nabi Musa AS. Ini cerita kartun kan. Nak fahamkan budak-budak kenalah ada kartun kan. Dia punya ular yang sangat besar, ada kaki lagi, telan semua ular-ular yang lain tu kan. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kemudian mereka sambil mereka berkata, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin, Rabbul alamin kan. Rabbi Musa wa Harun, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Nampak? Dia tak sebut pun nama Tuhan ke siapa, tapi dia kata okey, kami sekarang beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus kita surrender. Apa yang Nabi Musa sembah, itulah yang kami sembah. Terus serah, taslim kan, serah diri dah, surrender. Qala antum lahu qabla an azana lakum kan. Firaun kata, patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Innahu lakabirukum allazi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya dia ni, Nabi Musa ni, ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak akibatnya kan. La uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong tangan dan kaki kamu min khilaf, secara bersilang. Wala usallibannakum ajma'in, dan aku akan memalang kamu semua kan, salib kan, ikat dekat tiang, salib
Maknanya potong, silang tangan kanan, kaki kiri potong, jadi cacat. Lepas tu ikat dekat tiang. Kan orang dengar takut tak? Takut lah. Tapi ahli sihir ni sebab dia dah beriman kan, dia tahu dah dia bukan calang-calang orang ni. Dia terus surrender. Aku tak peduli dah dengan Firaun kan. Qalu la dhair. Mereka menjawab, ukutanmu itu tidaklah menjadi hal. Inna ila rabbina munqalibun. Kerana kepada Tuhan kamilah kami kembali kan. Inna natma'u an ayyaghfira lana. Kami nyamak berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami. Yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Dan kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman dalam peristiwa ini kan. Jadi berimanlah sebahagian besarnya kan. Itulah 40 orang tadi tukang sihir daripada Bani Israel kan. Habislah setakat ini. Jadi cerita ni pendek tapi macam-macam kita boleh ambil iktibar. Pertama ya tuan-tuan, tentang mukjizat. Mukjizat Nabi Musa AS ni ada 9 mukjizat hissi yang besar-besar, hebat, ular semua kan. Tapi sebenarnya mukjizat ni adalah mukjizat hissi, kita kena faham. Dan mukjizat maknawi tu lebih besar daripada mukjizat hissi. Mukjizat Al-Quran, pasal apa? Al-Quran ni dikekal sampai sekarang. Dah berapa ribu tahun, walaupun Nabi tak ada, mukjizat tu tetap jalan. Ramai orang boleh dapat hidayah kan? Tak perlulah tunjukkan ular kan? Tak perlu tunjukkan ular besar makan ni. Orang ramai dah beriman dah dengan sebab mukjizat hissi tu, maknawi, iaitulah dia Al-Quran. Al-Quran ni orang baca dapat hidayah. Yang tu lebih besar daripada mukjizat hissi. Jadi akhir zaman ni macam tu lah. Sebenarnya mukjizat maknawi tu lebih hebat. Kalau lah kita kata yang pelik-pelik kan, kata macam mana? Okey, zaman dulu tuan-tuan, saya ingat ustaz saya ada sebut, zaman dulu ulama nak masuk ni apa tu Nusantara ni bukan senang. Ada dikatakan Indonesia tu adalah tempat turunnya jin. Bawa kali pertama kan, tempat dia jadi tempat berkembangnya jin kan. Nabi Adam, ada kata Nabi Adam ni turun dekat dekat India kan. Dekat India, lepas tu dia bergerak pergi ke jumpa dekat apa tu, dekat Arab Saudi kan, dekat Mekah tu. Jadi yang jin ni dia berkembang kat mana? Tamadun jin ni berkembang kat Indonesia, adalah pandangannya. Jadi dekat Indo ni dia punya sihir tu kuat kan. Kat Indo sama, kat Malaysia pun sama juga. Jadi zaman dulu nak masuk Islam ni dia kena ada kekuatan rohani kan. Tuan Guru nak bawa apa? Ajaran Islam. Okey, lawan dengan sihir kami dulu. Kan? Itu sama cerita ni. Zaman dulu dah jadi. Dia berulang pula pada zaman seterusnya. Zaman Nabi Musa tu dah ada orang challenge lah. Sihir dengan wahyu kan, dengan mukjizat. Kemudian zaman seterusnya pun berlaku juga sihir dengan karamah. Tu sebab karamah ni power juga. Karamah ni bukanlah mukjizat, tapi dia sebab Nabi dah tak ada, karamah lah yang boleh lingkupkan apa tu, sihir ni. Okay, tuan-tuan lihat nak dapatkan sihir yang hebat ni, dia kena buat zalim yang hebat. Kan? Betul tak? Orang nak jadi power dalam bidang sihir ni, dia kena bunuh orang, dia kena minum darah orang, dia kena puasa banyak-banyak kan? Lepas tu dia kena macam-macam lah. Kadang-kadang sampai merogol orang lah, apa benda kan. Dia kena buat pengkhianatan yang besar baru dia boleh capai ilmu sihir yang tinggi.
Kan dia buat. Jadi macam mana orang Islam nak bijak balik sihir ni? Ialah caranya ialah kita pun kena tingkatkan rohani kita. Naik sampai kita boleh bijak balik sihir tadi. Kan? Sebab bab alam gaib ni, kalau kita cerita dengan Wahabi tak habis. Sebab dia amalan bid'ah. Sudahnya jadi kosong. Sekali kena sihir habis, lingkup kepala. Kan? Tapi kalau ulama tasawuf ni, dia tak macam tu. Dia nampak rohani naik, berkembang kekuatan rohani sampai satu masa kita baca ayat kursi je, orang tu dah tumbang kan, yang masuk jin ni kan. Hari Ahad ni tuan-tuan, saya risau tu. Ada orang panggil saya untuk nak kata pagar rumah dia. Dia kata waktu siang pun rumah dia berbunyi. Keteng-ketong tak tahulah kata bunyi. Tak ada binatang, tak ada apa, tapi berbunyi. Kata memang seram lah. Tapi dah jadi lama sangat. Nak buat macam mana? Jadi saya pun dengar macam tu, ajak saya pegang tasbih lah jawabnya. Itu yang angkut tasbih tiap hari. Ini kalau saya pergi, kalau saya rohani pun tak kuat, tombang saya. Kan diikut balik rumah tu ada letih tu. Kan anak kita tak boleh tidur lah apa semua kan. Berat. Kawan saya lepas dia mengubat orang, kereta dia jadi bengong. Dia dah lock kan. Duduk minum, bunyi. Apa pasal tu? Itulah lepas Hana mengubat orang tu, kereta jadi bengong. Agaknya benda tu ikut masuk dalam enjin dengannya. Tak tahu lah betul tak betul kan. Tapi macam tu lah. Jadi zaman dulu tu, tuan-tuan tengok sejarah, hak yang berjaya berdakwah dekat Indonesia tu siapa? Wali Songo kan. Wali Songo ni aliran mana? Wahabi ke Sufi? Sufi. Sebab ni dia ada kekuatan rohani. Dia boleh lawan balik dia punya sihir-sihir tu kan, orang sana. Barulah dia orang nampak, oh betul. Pasal apa? Pasal dia punya level rohani dia tinggi. Kalau kita ni, kita kata Islam betul. Tiba-tiba kita kena sihir, tergolek mati terus. Habis cerita. Pasal apa? Pasal rohani kita lemah. Kan? Jin datang masuk kontrol badan kita, kan? Dah jadi histeria. Kan? Guru saya kata, siapa masuk histeria, tong sampah. Siapa masuk histeria tu, kena masuk jin tu, tong sampah. Sebab jin ni dia boleh masuk dalam tong sampah kan. Kalau bekas tu kotor, dia boleh masuk. Tapi kalau bekas tu bersih, wangi, harum, semerbak, dia tak boleh masuk. Jin tu. Jadi saya pun tahu, kalau tengok orang kena histeria ni, kita tengok lah. Tengok nak macam mana kan. Adalah benda orang tu lemahnya dekat rohani dia lemah. Sebab dia boleh, jin boleh masuk dalam badan dia. Dan dengan tawasul tadi kan, kita nak doa yang mantap tuan-tuan. Kan bila dah ni tak jalan, doa yang mantap tu ialah tawasul. Ramai orang tawasul ni tak masuk, tak ada dalam buku teks sekolah rendah, sekolah menengah pun tak ada. Sekolah menengah tak tahu ada ke tidak, saya pun tak ingat. Tapi tawasul ni tak dibincangkan secara mendalam untuk orang awam. Pasal apa? Pasal nanti takut syirik. Kita minta kepada Nabi. Tu pelik tu ayat tu. Kita bukan minta dengan Nabi, kita minta dengan keberkatan Nabi, dengan keberkatan pangkat kenabian Nabi. Dia ada sebenarnya, dia punya hadis-hadis yang berkaitan dengan tasawuf dia. Terutamanya yang hadis tentang 3 orang pemuda dalam Sahih Muslim. 3 orang pemuda terperangkap dalam gua. Lepas tu dia minta doa. Jadi kawan tu kata, okey, kita minta tawasul dengan amalan kita.
Okey, seorang pun cakap, ya Allah, aku telah gini, sekarang lepaskanlah kami. Terbuka sikit pintu gua. Seorang lagi cerita, ya Allah, aku telah buat gini, sekarang dengan berkat amalan tu, bukakanlah pintu gua ni, terbuka sikit lagi. Dan orang ketiga pun buat yang sama, terbuka lah. Akhirnya mereka dapat keluar. Kan? Ni tawasul. Sama juga dengan pendinding, tuan-tuan. Kan? Kita nak lawan makhluk halus ni, kita kena ada tawasul. Tawasul yang paling mudah ialah hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah Fatihah kepada ulama. Yang kita kenal siapa? Ulama Syekh Abdul Qadir Jalani. Kan, kalau kita ada sanad hadis ke, kita hadiahkan pada ahli sanad hadis tu. Lepas tu barulah kita minta dengan Tuhan. Kan, itu tawasul yang paling simple. Orang kalau dia nak mengubat ni kan, tuan-tuan, nak mengubat ke, nak buat apa tu, pagar dinding, pagar rumah, dia kena tawasul dulu. Baca dulu Fatihah, hadiah kepada Rasulullah, hadiahkan kepada ahli sanad, kan? Lepas tu barulah baca ayat kursi. Lepas tu tiuplah. Bayangkan rumah ni, tiup. Main-main Ustaz. Inilah dia ilmu yang tak ada dalam buku, kan? Sampai tu. Seterusnya, ibrah ni ialah berganding tenaga dalam usaha dakwah. Nabi Musa dengan Nabi Harun berdua pergi dakwah kepada Fir'aun. Nampak? Daripada dulu lagi dia dah sebut dah. Maknanya kalau tugas yang sukar tu, dia kena bergandingan. Tak boleh pergi seseorang, kena bergandingan. Bulan lepas ada satu orang yang telah mematahkan gate kat rumah, perumahan saya. Tu kan, garden tu, gated tu kan, yang penghalang boom gate tu, dia telah patahkan. Lepas tu dia orang pun marah. Saya kata, okey, kita sekarang ni kita kena pergi ziarah dia. Lepas tu bila ziarah, okey, siapa nak ziarah? Ustaz lah ziarah dulu. Yalah, siapa nak ikut? Tak ada orang. Tak berani saya. Takkan saya nak pergi seorang. Orang tu dah lah ganas. Dia kena berganding. Nak jumpa Fir'aun dia kena ada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Takkan saya nak pergi seorang. Kalau tak ada orang offer, saya pun senyap. Kan? Itu tak berani kan. Kemudian dakwah dengan bahasa yang lembut telah disebut tadi. Walaupun dengan Fir'aun, Allah Ta'ala suruh dakwah dengan bahasa yang lembut. Kekuatan rohani perlu. Okey, taubat ni. Nah, lihat sini. Ahli sihir zaman tu dia tak tangguh lagi tu. Bila dia dah nampak dah bukti kebenaran, dia terus beriman tanpa tangguh. Kan? Dia terus, okey, betul. Nabi Musa orang betul. Dia terus beriman. Tak tangguh-tangguh dah. Kan? Nanti dulu tak ada. Tu dia. Jadi sama lah dengan kita. Kalau kita nampak ada benda tu kebenaran, tak perlu tangguh. Kemarau, tuan-tuan ingat, kemarau ke apa benda ni. Benda ni nak kata apa, subjektif. Bila berlaku benda-benda ni, ada setengah orang kata ni hukum alam. Ini betul alam sekitar punya, fenomena alam sekitar. Biasa tak ada apa-apa, tak ada kaitan. Itu terpulang pada orang. Tapi kalau kita yang mengaji agama ni, kita kena nampak benda ni semua ujian daripada Allah Ta'ala. Nampak? Janganlah keluar daripada mulut kita ini fenomena alam. Tak ada. Mesti ada sebab dengan kita. Kan? Bila kita kena betul La Nina dulu, lepas tu kita kena banjir. Kan? Banjir satu Malaysia. Kelantan kena banjir kan? Ada orang Kelantan sini marah kat saya. Kenapa Kelantan kena banjir? Mesti ada sebab. Sama lah macam ni. Jangan kata, oi, tak ada lah ini menidakkan. Mesti ada sebab. Cukai, kemaman kan, tenggelam. Kenapa tenggelam? Mesti ada sebab. Kena cari sebab tu. Kota tinggi tapi tenggelam. Bangunan 4 tingkat, 5 tingkat tenggelam. Mesti ada sebab.
Kuala Lumpur tenggelam juga, mesti ada sebab. Buat smart tunnel, oh ni canggih, tiba-tiba tenggelam, mesti ada sebab. Jangan kata ni tak ada lah, tak ada. Jangan, mesti ada sebab tu. Jadi sebab tu atas kita lah, kita nak baca dia macam mana. Tapi ramai yang pergi sana nampak dah, bila banjir dekat Kelantan, okey, dia orang pun pergi hantar bantuan kat pusat apa tu, pusat sementara tu kan. Bila sampai kat pusat sementara tu, tengok orangnya lah, sembahyang pun tidak, berzikir pun tidak, dah kena balak kan. Baru dah nampak, oh macam ni rupanya. Patutlah Tuhan bagi dia ujian supaya dia tunduk kepada Tuhan, kan. Mesti ada sebab benda tu. Jadi itulah, saya tengok macam Aceh kan, Aceh kena tsunami. Sebab apa? Sebab sebelum tu banyak pemujaan kat kubur-kubur kan. Kat kubur-kubur awliya kat sana dia letak colok lah apa benda kan. Lepas tu Tuhan sapu dengan tsunami, bersih kan. Tak ada lah benda-benda tu kan. Tu mesti ada sebab benda ni. Jadi kita, atas kita lah nak baca benda tu, ada sebab. Sebab yang macam mana yang kita nak faham. Kalau kita baca benda tu dengan pandangan rohani kan, dengan penuh ibrah, dengan penuh tawaduk, kita akan nampak apa yang Tuhan, mesej daripada Tuhan tu akan kita akan nampak kan. Tapi kalau kita pandang dengan mata yang agak kabur, mata jasad ni, kita tak nampak benda-benda tu. Kita akan nampak, okey, kerajaan tawar kerja kan. Kita akan nampak tu, okey, ni orang apa tu, jabatan alam sekitar tak buat kerja, ni polis tak buat kerja, ini tentera tak buat kerja. Kenapa tak bina tu, kenapa tak bina ni? Kita nampak tu je. Tapi sebenarnya kita perlu lihat dengan mata rohani kita. Kita nampak Allah Ta'ala nak bagi kita faham sesuatu. Apakah sesuatu tu? Apakah mesej daripada Allah Ta'ala tu? Yang tu yang setiap orang kena tanya sendiri. Kalau kita tak tanya, kita tak akan dapat jawapan. Saya boleh cakap 1, 2, 3, 4, 5, tapi mungkin tuan-tuan tak setuju kan. Sebab tu yang 1 sampai 5 tu yang Tuhan buka pada saya. Tapi yang Tuhan buka pada tuan-tuan, saya pun tak tahu. Mungkin 1, 2 saja, ataupun mungkin yang ada 10 kan. Ada 10 Tuhan buka ada pengajaran dapat. Itu atas individu, atas bergantung kepada kebersihan hati seseorang. Hati orang tu bila dia bersih, dia dapat tangkap lagi banyak ibrah pengajaran. Kalau dia hati dia gelap, dia akan dapat sikit saja pengajaran. Kadang-kadang dia tak nampak benda ni ada pengajarannya. Orang dia kata tak adalah, ini fenomena alam sekitar. Wallahu a'lam bissawab. Dan lihat tuan-tuan, sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Untuk akhirnya saya minta maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan tuan-tuan dan perempuan. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita minta ampun kepadanya. Kita tangguhkan majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.